Babu ma jaa fi tatawwu'i fi safari. Bab datang berkenaan dengan tatawwu', sembahyang sunat dalam safar, dalam perjalanan. Haddatsana Qutaibah akhbarana Laits bin Sa'd an Safwan bin Sulaimin عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال, riwayat daripada Bara bin Azib, dia kata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata asyara safaran. Saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 safar, 18 kali dalam perjalanan. Bara bin Azib bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aituhu tarka raka'ataini. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 2 rakaat iza zaghatis syamsu qabla az-zuhri, apabila tergelincir matahari sebelum fardu zuhur. Maksudnya 2 rakaat ini sunnat az-zuhur, sembahyang sunat zuhur yang dilakukan sebelum fardu zuhur. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi mereka yang kata harus sembahyang rawatib pada safar, dan bagi mereka yang tidak mengharuskan sembahyang sunat pada safar, mereka kata sembahyang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat qabla zuhur itu bukan sunat zuhur, yaitu sunnatuz zawal. Sunnatuz zawal bukan sunat rawatib yang di mana sembahyang tu qabla fardhu zuhri, sebelum fardu zuhur. Jadi kesimpulannya ada di kalangan ulama muhaddisin 2 rakaat qabla zuhur tu ada sesetengah ulama ambil maksud sunat rawatib sebelum fardu zuhur, dan di sisi sesetengah ulama muhaddisin mereka ambil maksud 2 rakaat itu sunnatuz zawal, bukan sunat rawatib. Jadi bagi mereka yang ambil maksud sunat rawatib, mereka kata sah, harus sembahyang sunat rawatib bagi musafir, dan bagi mereka yang kata musafir tidak perlu sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib hanya sembahyang fardu saja, mereka dalilkan dengan maksud 2 rakaat qabla zuhur itu dengan mengambil maksud sunnatuz zawal. Wa fil babi an ibn Umar radhiyallahu anhu, semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat datang daripada Abdullah bin Umar. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadisul Bara'i hadisun gharibun. Hadis diriwayatkan oleh Bara bin Azib, sahibatu Rasulullah sani. Hadis tu hadis gharib, dan hadis itu dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud
tidak membuat apa-apa keputusan. Kaedah di sisi Imam Abu Dawud ni, apabila dia sebut satu-satu hadis, kemudian dia diam, tidak buat apa-apa keputusan, dan ulama muhaddisin lain juga kata sakata Abu Dawud. Maksudnya Abu Dawud diam di situ, tak buat apa-apa putusan hadis itu hasan, sahih, gharib dan sebagainya. Kalau begitu, kaedahnya di sisi muhaddisin, hadis itu dianggap di sisi Imam Abu Dawud qabilul lil istidlal, layak menjadikan dalil dengan hadis itu. Jadi hadis sahih betul Rasulullah itu hadis datang riwayat daripada Bara' itu hadis gharib, dan Imam Abu Dawud juga riwayat hadis ni, dan muhaddisin kata sakata Abu Dawud, bermakna hadis gharib ni layak menjadi dalil berkenaan dengan boleh semayang sunat rawatib dalam perjalanan, dalam safar. Qala, Imam Tirmizi kata, sa'altu Muhammadan anhu, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentangnya, tentang hadis Bara' itu. Falam ya'rifhu, maka Imam Bukhari tidak mengenalinya hadis itu, illa min hadis Laits bin Sa'd, melainkan daripada hadis Laits bin Sa'd. Jadi maksudnya Imam Bukhari juga menceritakan hadis daripada sanad Laits bin Sa'd juga. Imam Bukhari kata hanya dia mengetahui hadis itu melalui hadis Laits bin Sa'd, walam ya'rif isma Abi Busratal Ghifari. Imam Bukhari kata, Imam Tirmizi kata, Imam Bukhari tidak mengenali nama Abi Busrah Al-Ghifari yang riwayat daripada Bara' bin Azib itu. Maksud dia kata begitu, biasanya Imam Tirmizi dalam sanad, kalaulah ada nama rawi itu dengan kunyah, gelaran, dia akan sebut nama rawi yang mempunyai gelaran itu. Jadi bagi nama bagi Abu Busrah ni, Imam Tirmizi dah rujuk kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari juga tidak mengenali nama Abu Busrah itu. Jadi tidak diketahui nama, hanya diketahui Abu Busrah sahaja gelaran dia. Wara'ahu hasanan, dan Imam Bukhari menganggap hadis itu, ra'ahu ay ra'a hadzal haditha hasanan, menganggap hadis itu sebagai hadis hasan. Wa ruwiya an Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatawwa'u fi as-safari qabla as-salati wala ba'daha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang tatawwu'. Tatawwu' maksud di sini an-nawafilur ratibah, sunan rawatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat sama ada bagi subuh, zuhur, lepas maghrib dan sebagainya. Sembahyang sunat dianggap sunat rawatib ataupun sunat muakkad.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat dalam safar sebelum fardu sembahyang dan juga selepas fardu sembahyang. Tadi ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat sebaik saja tergelincir matahari sebelum fardu zuhur. Itu riwayat daripada Bara bin Azib. Ini pula riwayat daripada Abdullah bin Umar, bercanggah dua riwayat itu. Jadi ulama buat kesimpulan selaraskan dua riwayat bercanggah itu dengan cara al-jam'u bainar riwayat, selaraskan di antara riwayat bercanggah dengan cara takwil. Takwil maksudnya yang Bara bin Azib nyatakan dalam riwayat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal 2 rakaat selepas tergelincir matahari itu. Ulama ambil maksud itu adalah sunnatul zawal, bukan sunat rawatib. Jadi kalau ambil maksud itu dengan hadis ni tidak ada apa-apa percanggahan. Jadi itulah cara daripada muhaddisin dan juga fuqaha mujtahidin. Apabila hadis itu bercanggah, mereka akan buat putusan pertama al-jam'u bainar riwayat, selaraskan di antara riwayat-riwayat bercanggah. Kalau tak dapat selesai, mereka akan pergi kepada nasakh, menentukan satu hadis nasikh dan satu lagi mansukh. Amal dengan nasikh, tinggalkan mansukh. Kalau tidak dapat juga dengan cara nasakh itu, mereka akan bawa cara tarjih, dengan menggunakan kaedah-kaedah tarjih yang ada di sisi mereka. Mereka utamakan satu hadis untuk amal dan akan kira satu hadis rajih, satu lagi marjuh. Rajih akan diamal dan marjuh akan ditinggal. Dalam bab memilih, mau utamakan satu hadis di antara dua hadis bercanggah tu, imam-imam hadisin dan fuqaha mujtahidin mereka guna banyak kaedah. Selalu saya ada sebut dalam Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Asar. Dalam kitab tu Imam Hamdani cerita kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ada hampir 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi pula sebut kaedah-kaedah tarjih itu ada hampir 100 kaedah. Jadi imam-imam mereka guna kaedah-kaedah itu memilih mana satu hadis rajih, mana marjuh. Kemudian mereka utamakan beramal dengan rajih, tinggalkan marjuh itu. Jadi yang bercanggah tu walaupun dua-dua tu hadis sahih, bila hadis tu jadi mansukh, tinggal tidak beramal tu, ataupun marjuh, tidak dapat beramal tu, walaupun hadis-hadis tu sahih, terpaksa tinggal. Jadi jangan kata mana boleh hadis tu sahih kita tinggal tidak beramal. Itu perlu faham. Hadis sahih memang kita perlu amal, wajib amal, tapi ada syarat di situ. Anda amal dengan hadis sahih itu ada dua syarat. Syarat pertama, hadis sahih itu tidak boleh jadi mansukh.
Kalau dah jadi mansukh, memang tak boleh amal. Apa lagi hadis, ayat Quran pun ada nasikh, mansukh. Kalau ayat Quran tu dah jadi mansukh, hukum daripada ayat Quran tu memang tidak amal. Tidak lagi beramal dengan hukum daripada ayat tu. Jadi apa lagi hadis sahih? Kalau dah jadi mansukh, tinggal, tidak beramal. Begitu juga marjuh, walaupun sahih bila imam tu ijtihad, kaji, dapat tentukan mana-mana satu hadis di antara hadis bercanggah tu sebagai mansukh ataupun marjuh, maknanya hadis-hadis tu, mansukh tu, marjuh tu akan ditinggal, tidak beramal. Jadi dalam bab sembahyang sunat fi safar ni, yang bercanggah dua hadis daripada Bara bin Azib dan daripada Abdullah bin Umar tu dapat selesai dengan cara jama' bainar riwayat, selaraskan dua riwayat bercanggah tu dengan cara jama', kumpul dua hadis tu. Tujuannya kumpul begitu supaya dapat beramal dengan dua-dua hadis tu. Jadi sekarang ni dah dapat penyelesaian. Hadis yang larang tu memang larang sembahyang sunat rawatib. Yang kata Rasulullah SAW sembahyang tu sunat zawal. Jadi tidak ada lagi pencanggahan. Jadi sekarang kita dalam safar, sembahyang rawatib tu tidak akan sembahyang fardu saja. Sama ada kita jamak takdim, jamak takhir, sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya 2. Jadi biasanya tidak buat sembahyang sunat. Kalau nak buat juga sunat zuhur tu, boleh, itu dikira sunat zawal, tidak sunat rawatib. Dalam riwayat ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tatawwu', tidak sembahyang sunat rawatib ni, yang riwayat tu Abdullah bin Umar. Disebabkan itu dalam safar, kalaulah orang-orang musafir bersama dengan Abdullah bin Umar, nampak mereka sembahyang sunat rawatib selepas daripada sembahyang fardu tu, Abdullah bin Umar larang mereka. Dan ada pula terkadang Abdullah bin Umar pula sembahyang sunat rawatib, dan ada sahabat-sahabat yang tidak sembahyang, dia suruh sembahyang pula. Ada juga begitu. Hikmahnya Abdullah bin Umar di situ, yang dia larang ni, dia nampak orang-orang sama-sama bersafar ni, nampak macam mereka mementingkan sembahyang sunat rawatib dalam safar. Sunat-sunat rawatib, sunat-sunat muakkad tu macam tak boleh tinggal dalam safar tu, walaupun dah ada dalil hadis yang Rasulullah SAW tidak sembahyang sunat tatawwu', sunat rawatib sebelum fardu dan selepas fardu dalam safar tu. Nampaknya yang sama-sama bersafar dengan Abdullah bin Umar, mereka mementingkan sembahyang-sembahyang tu. Ketika tu lah Abdullah bin Umar larang daripada sembahyang sunat rawatib dengan jemaah yang bersafar bersama dengan dia. Yang dia sendiri sembahyang, kadang dia suruh orang sembahyang sunat dalam safar ni. Ketika tu kelihatan ramai orang langsung tak peduli dengan sembahyang sunat rawatib,
walaupun keadaan safar itu tidak masyakkah dan tempat mana singgah itu agak rileks, walaupun begitu mereka tidak sembahyang sunat. Yang larang tu terkadang safar tu begitu masyakkah dan dalam keadaan penat mereka sembahyang sunat juga. Ketika itu Nabi bernama Abdullah bin Umar larang. Yang dia sembahyang suruh juga ni keadaan safar tidak masyakkah dan keadaan tempat singgah dan sebagainya agak selesa, rileks, dan ramai orang dah jadi satu tabiat, tinggal terus sembahyang sunat dalam safar, sama ada sembahyang sunat zawal pun mereka tidak buat dah. Ketika itu Abdullah bin Umar dia sembahyang pula macam sembahyang sunat zawal qabla zuhr, dia sembahyang suruh orang lain pun sembahyang, sebab ada juga dalil hadis Rasulullah SAW sembahyang qabla zuhr sunat zawal tu. Jadi cara Abdullah bin Umar ni dia buat begitu, ada yang dia larang, ada yang dia suruh, itu memandangkan keadaan, berdasarkan keadaan masa tu, patut larang dia larang, patut suruh dia suruh. Itulah hikmah daripada Abdullah bin Umar. Waruwiya anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatatawwa'u fi safari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tatawwu' fi safar pada safar. Jadi ada Nabi tidak sembahyang sunat dalam safar, ada yang Nabi SAW sembahyang sunat dalam safar. Jadi yang tidak sembahyang sunat itu maksud sunat rawatib. Yang kata Nabi sembahyang itu sembahyang sunat zawal qabla zuhr, seperti mana dalam riwayat dah baca sebentar tadi. Summa ikhtalafa ahlul ilmi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berselisih pendapat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Fara'a ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat ayyatatawwa'ir rajulu fis safar, seseorang akan sembahyang tatawwu'. Tatawwu' maksud di sini al-muradu minat tatawwu'i al-nawafilur ratibah, sunat rawatib. Ada imam, ada di kalangan sahabat Nabi, sahabat-sahabat, mereka berpendapat boleh sembahyang sunat tatawwu', sembahyang sunat rawatib dalam safar. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim ataupun Ishaq Rahway. Walam yara ta'ifatum min ahli ilmi ay yusalliya qablaha wala ba'daha. Sekumpulan ulama berpendapat tidak boleh sembahyang sebelumnya, sebelum fardu, dan juga tidak boleh sembahyang sunat rawatib selepasnya, selepas fardu. Wa ma'na man lam yatatawwa' fi safari,
Dan maksud mereka yang tidak sembahyang sunat rawatib dalam safar itu maksudnya qabulur rukhsah, menerima keharusan. Jadi dalam safar itu dah ada keharusan daripada Rasulullah SAW tidak sembahyang sunat rawatib pun tak apa. Jadi yang tidak sembahyang sunat ni dia amal dengan rukhsah tu. Yang sembahyang sunat rawatib pula mereka amal dengan azimah. Maknanya mereka kira walaupun perjalanan tu penat, walaupun masyaqqah, masih lagi mereka mampu mau sembahyang sunat tu. Jadi mereka buat sembahyang sunat rawatib tu. Itu juga boleh bagi pendapat sesetengah sahabat Nabi termasuk Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan ada imam yang anggap tidak boleh sembahyang sunat rawatib sebelum fardu dan selepas fardu dalam safar. Itu maksudnya menerima rukhsah, keharusan yang diberi oleh Rasulullah SAW itu terima. Waman tatawwa'a falahu fi dzalika fadlun katsirun. Dan orang yang sembahyang tatawwu' dia peroleh banyak kelebihan. Jadi yang tidak mau sembahyang sunat rawatib dalam safar menerima rukhsah tu tidak boleh salahkan orang yang buat sembahyang sunat rawatib dalam safar. Disebabkan ada juga sembahyang tatawwu' ketika tu pahala dia besar. حدثنا علي بن حجر أخبرنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata saya sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dalam perjalanan 2 rakaat wa ba'daha raka'ataini, dan selepas 2 rakaat fardu itu ada 2 rakaat sembahyang sunat. Jadi riwayat ni daripada Abdullah bin Umar. Tadi riwayat daripada Abdullah bin Umar juga satu, tidak ada sembahyang tatawwu' dalam safar sebelum fardu dan juga selepas fardu. Di sini pula Abdullah bin Umar sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW sembahyang zuhur 2 rakaat musafir. Selepas fardu zuhur tu ada buat 2 rakaat sembahyang sunat. Jadi agak bercanggah dengan riwayat tadi. Jadi ada kadang Nabi SAW terkadang sembahyang sunat sebelum fardu zuhur seperti mana riwayat tadi. Kadang ada juga selepas daripada fardu zuhur. Jadi sebab itulah ulama bagi tahu dalam keadaan ada kelonggaran
kesenangan dalam safar, seseorang mau semayang sunat rawatib juga boleh, ada pahala. Tak mau pun tak apa, kira amal dengan rukhsah tu, tidak ada masalah. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun Imam Tirmizi kata ini adalah sebuah hadis hasan. Wa qad rawahu Ibnu Abi Layla an Atiyata, wa qad rawahu ay rawah hadzal hadits Ibnu Abi Layla daripada Atiyah, seperti mana sanad tadi. Hajjaj riwayat daripada Atiyah. Ada pula Ibnu Abi Layla riwayat daripada Atiyah. Wa Nafi'in an Ibni Umar. Dan juga Nafi' riwayat daripada Abdullah bin Umar. Maksudnya Atiyah. Ada juga riwayat daripada Nafi' maula Ibni Umar. Dia pula riwayat daripada Abdullah bin Umar. Jadi apa cerita? Imam Tirmizi sebut di sini, wa qad rawahu Ibnu Abi Layla an Atiyah wa Nafi'. Abi Layla ni ada juga dia riwayat daripada Atiyah dan juga daripada Nafi'. Maksudnya Imam Tirmizi di sini daripada jumlah ni menyatakan hadis yang mana Hajjaj riwayat daripada Atiyah tu ada mutaba'ah. Apa makna? Imam Tirmizi masukkan di sini mutaba'ah begitu sebab rawi Hajjaj dalam sanad tu Hajjaj bin Arta'ah. Satu. Yang kedua Atiyah. Dua-dua tu dianggap rawi tadlis. Lagipun Hajjaj ni di sisi muhaddisin seorang rawi dianggap saduq, kasirul khata', banyak dia berlaku kesilapan dalam riwayat dan diberi gelaran saduq. Apa makna saduq? Ta'rif dia, bila seseorang rawi digelar saduq, maksudnya qaul dan amal bagi rawi itu siqah, di segi kata-kata dia, di segi perbuatan amalan dia siqah, adal, dipercayai. Lagi rawi itu tidak mutaham bil kadzib, tidak dituduh berbohong, dan hanya dia ada masalah kurang ingatan, itu saja. Itu digelar saduq. Dan saduq ni min alfazit ta'dil, salah satu istilah daripada lafaz ta'dil. Ta'dil min asfalit ta'dili rutbah, ta'dil peringkat paling rendah. Ta'dil ada 5-6 peringkat, jarah ada 6-7 peringkat. Jadi bila rawi itu disebut saduq, bermakna rawi itu masih diterima siqah, adal dia ada pada peringkat paling bawah. Imam Bukhari sebut rawi digelar saduq, Imam Bukhari sebut muqaribul hadis. Muqaribul hadis maksudnya
hadisun yuqaribu hadisa ghairihi, hadis yang datang riwayat daripada rawi digelar seduk tu mendekati dengan hadis yang rawi lebih siqah daripada dia. Itu maksud muqaribul hadis, dan juga digelar rawi itu seduk. Rawi seperti itu digelar seduk sani. Biasanya ada pertikaian di sisi muhaddisin berkenaan dengan ingatan dia. Wa qad takallama ba'du ahli ilmi min qibali hifzihi. Itu biasa begitu. Jadi hanya pertikai setakat ingatan dia saja. Jadi rawi seperti itu dalam istilah muhaddisin dinamakan rawi mutakallam fi. Tengok dalam sanad tu Hajjaj ada. Hajjaj ni saduq, kasirul khata', banyak berlaku kesilapan. Tadlis pula. Tadlis makna mungkin dia tu berlaku tadlisul isnad ataupun tadlisul syuyukh. Tadlisul isnad maksudnya rawi yang riwayat tu dia tidak sebut syekh dia sebenar dalam sanad, dia sebut syekh punya syekh. Tujuan dia mau sembunyikan syekh dia, mungkin masa tu sedang masyhur syekh tu dhaif ataupun muda pada dia. Dia sembunyikan syekh dia sebenar tu yang diambil riwayat tu, dia sebut syekh punya syekh yang masih hidup semasa dengan dia. Itu cara seperti itu dinamakan tadlisul isnad. Tadlisul syuyukh ni rawi riwayat hadis tu dia tidak sembunyikan syekh dia, tapi dia tidak sebut nama dalam sanad. Dia sebut gelaran yang mempunyai kesamaran. Bila sebut gelaran tu dalam sanad, orang tidak tahu gelaran ni bagi syekh ni. Sama juga dia sembunyikan syekh dia. Jadi disebabkan ada unsur-unsur penipuan di situ, muhaddisin tak boleh terima tadlis tu. Tapi Imam Tirmizi ambil juga riwayat daripada Hajjaj, dan satu lagi Atiyah bin Sa'ad, dia tu pun sama Hajjaj, saduq, yukhti'u kasir, lagipun kana syi'iyan. Atiyah masyhur, cenderung Syiah. Cuba kita tengok dalam sanad tu ada Hajjaj, ada Atiyah, dua rawi bermasalah tu. Imam Tirmizi hukum apa? Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun. Hadis ni Imam Tirmizi hukum hasan. Kelas serah kita sedap, dhaif jiddan, hampir maudhu'. Lagi pandai pada Imam Tirmizi. Sebab apa? Seorang tadlis, kasirul khata', seorang lagi cenderung Syiah, apa lagi mau terima riwayat tu, hukum selalu dhaif, dhaif jiddan, maudhu'. Senang kita buat hukum begitu. Imam dulu cermat, tidak hukum begitu. Jadi salahkah Imam Tirmizi hukum begitu hadis tu hasan, sedangkan Hajjaj ada, Atiyah ada, dua orang rawi bermasalah, dia hukum hasan? Itulah
dia masukkan jumlah wa qad rawahu ibnu Abi Layla an Atiyah wa Nafi, seperti mana Hafs bin Ghiyas riwayat daripada Hajjaj daripada Atiyah. Ada juga Ibnu Abi Layla riwayat daripada Atiyah, dan juga Nafi riwayat daripada Atiyah. Jadi maksudnya Imam Tirmizi daripada jumlah waqad rawahu ibnu Abi Layla ni, dia nyatakan mutaba'ah bagi hadis tu. Sanad hadis bermasalah akan jadi dhaif bila ada mutaba'ah, sokongan daripada tarik lain. Ketika tu boleh hukum hadis dhaif tu sebagai hasan. Hasan apa di situ maksud? Hasan li ghairihi. Jadi maksudnya Imam Tirmizi dia sendiri dah bagi penjelasan. Walaupun Hajjaj dan Atiyah tu dalam sanad bermasalah, mendorong hadis tu menjadi dhaif, tapi disebabkan ada mutaba'ah, Imam Tirmizi di sini hukum sebagai hadis hasan. Jadi daripada situ kita boleh nampak imam-imam dulu mereka usaha menaikkan darajat hadis. Kita sekarang ni usaha bagi turun darajat hadis. Imam-imam dulu daripada dhaif mereka cari ada mutaba'ah, ada sanad sokong, dhaif tu naik darajat hasan li ghairihi. Kita sekarang bagi turun darajat. Ada sedikit masalah, kita tak kaji dah, tak cari dah ada sanad menyokong mutaba'ah, terus kita hukum. Sedap kita cerita Hajjaj gini-gini, Atiyah cenderung Syiah, saya tak mau sanad macam ni, macam-macam bawa cerita. Walaupun Atiyah tu Syi'i cenderung Syiah, kaedah penerimaan riwayat daripada Ahlul Bidah wal Ahwa ada di sisi muhaddisin. Kaedah tu zaman Imam Bukhari, Imam Kutubus Sittah sudah ada. Kaedah apa? Kalau rawi itu rawi Ahlul Bidah wal Ahwa, cenderung Syiah ke Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij dan lain-lain, nak ambil riwayat daripada mereka, muhaddisin dah pun adakan syarat. Kalau akidah bagi rawi Ahlul Bidah wal Ahwa tu tidak sampai tahap kufur syirik, dan rawi Ahlul Bidah wal Ahwa tu sendiri siqah yang dipercayai, jangan dikata Ahlus Sunnah wal Jamaah saja siqah. Siqah apa makna? Rawi itu menjauhi diri daripada dosa kecil dan daripada kefasikan. Jangan kata Ahlul Bidah wal Ahwa ni tidak siqah. Cuba kita tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah, pegangan dia, fahaman dia, orang buat dosa besar khalid finnar, kekal dalam neraka. Jadi orang betul-betul turut fahaman Mu'tazilah, dia takut buat dosa besar, bimbang kekal dalam neraka. Khawarij pula, orang buat dosa besar kharij anil Islam, keluar daripada Islam. Jadi orang pegang betul-betul fahaman Khawarij, dia takut nak buat dosa besar, takut terkeluar daripada Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau buat dosa besar, dosa kecil, masuk neraka,
tidak kekal, ada sebesar zarah iman akan keluar, tidak keluar daripada Islam. Jadi maknanya kita nak anggap ahlus sunnah wal jamaah saja siqah, ahlul bidah wal ahwa tidak siqah, tak boleh juga. Jadi sebab itulah imam-imam muhaddisin dulu mereka dah jumpa ahlul bidah wal ahwa pun ada yang siqah, ahlus sunnah wal jamaah pun ada yang tidak siqah. Jadi mereka buat syarat, kalau akidah mereka tidak sampai tahap kufur syirik, mereka siqah, dan riwayat daripada mereka ahlul bidah wal ahwa itu tidak menarik kepada fahaman akidah mereka, dan maksud daripada hadis mereka riwayat itu tidak bercanggah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Muhaddisin terima hadis daripada mereka. Jadi yang mana Hajjaj, Atiyah, yang mana Atiyah dikatakan Syi'iyan tu, muhaddisin dah turut, dah kaji kehidupan dia cenderung Syiah, tidak sampai fahaman dia akidah kufur syirik, dan dianggap dia tu siqah. Dan hadis yang dia riwayat di situ tidak ada apa-apa unsur-unsur menarik kepada fahaman Syiah tu. Apa maksud hadis tu? Berkenaan dengan sembahyang rawatib dalam safar. Tidak ada apa-apa berkaitan dengan akidah Syiah dalam hadis tu. Dan muhaddisin dah kenal pasti Atiyah ni riwayat dia tidak bercanggah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita pun boleh nampak daripada maksud hadis tu. Jadi sebab itulah mereka terima hadis daripada ahlul bidah wal ahwa tu, sampai Imam Tirmizi menghukum hadis tu hasan. Kalau kita mereka Atiyah ni Syiah, cenderung Syiah, tak boleh terima riwayat daripada dia. Kita akan kemuka lagi ada jarah ta'dil pada seorang rawi, mesti utamakan jarah. Sebab tu tak boleh ambil riwayat daripada dia. Kita akan hukum begitu. Memang kaedah tu betul. Kalau rawi tu ada jarah, ada ta'dil, mesti utamakan jarah. Maknanya tak perlu ambil riwayat daripada dia. Tapi bukan setakat itu saja kaedah yang saya sebut tadi. Kaedah tu masih ada lagi di sisi muhaddisin mu'tabar. Mereka dah pun menerima hadis-hadis daripada rawi ahlul bidah wal ahwa, Imam Bukhari, Imam Muslim, dengan bangga mereka menyebut nama-nama rawi yang mana dianggap cenderung Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Mereka masukkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu kita perlu ambil kira. Jangan-jangan penapisan hadis daripada kita ni lebih ketat daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari masyhur, dia menerima rawi, menerima hadis, dia punya cara tu, pengambilan hadis tu ketat. Kita pula lagi ketat pada Imam Bukhari. Imam Bukhari boleh ambil, kita pula tak boleh ambil. Maknanya kita lebih hebat daripada Imam Bukhari. Jangan begitu. Kaji betul-betul cara-cara imam-imam muhaddisin mu'tabar tu. Jadi daripada penjelasan tu kita boleh faham betapa cermatnya imam-imam dulu menerima hadis, supaya tidak tersingkir hadis-hadis tu. Dan terkadang
mereka kaji kehidupan rawi-rawi itu, dapati ada sedikit sebanyak masalah, tapi mereka bimbang kalau rawi itu ada sedikit masalah singkir, riwayat daripada dia pun tak terima, akan tersingkir. Mereka bimbang akan tersingkir banyak hadis. Sebab tu Imam Abdul Rahman bin Mahdi dan juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mereka kata kalau kita tapis betul-betul rawi-rawi itu, maksudnya kalau ada sedikit masalah rawi, kita tolak, tak terima hadis daripada dia. Kalau kita bawa cara seperti itu, mungkin kita boleh ambil hadis daripada hanya lebih kurang 4-5 orang, 2-3 orang, habis-habis banyak daripada 4-5 orang. Jadi memang perlu kita tapis, periksa betul-betul rawi-rawi itu, tapi jangan kita terlalu berat sebelah. Jangan tinggal kaedah disepakati oleh jumhur muhaddisin tu. Jangan abaikan kaedah-kaedah tu. Jangan kita pilih ikut sedap kita. Jangan begitu. Kadang-kadang seorang rawi ada banyak penentuan daripada muhaddisin dengan seorang rawi itu. Jadi ketika itu jangan kita pilih ambil yang mana kita suka. Kita suka pandangan daripada imam kata dia ni tidak siqah, kita suka. Cenderung Syiah kita suka, pasal boleh tolak riwayat daripada rawi itu. Jadi jangan ada sikap begitu. Kaji betul-betul, dan bila ada seseorang rawi ditentukan dengan pelbagai keadaan oleh muhaddisin, ketika itu kita ambil keputusan mu'tamad daripada jumhur muhaddisin berkenaan dengan rawi itu. Jangan kita sendiri buat putusan, boleh jadi banyak berlaku kesilapan. Haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi قال أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. Ada lagi apa nama satu sanad, Abi Laila, Ibnu Abi Laila riwayat daripada Atiyah, dan juga Nafi daripada Ibnu Abi Laila riwayat daripada Atiyah. Atiyah riwayat daripada Abdullah bin Umar, dan juga Ibnu Abi Laila riwayat daripada Nafi. Nafi riwayat daripada Ibnu Umar. Qala sallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safari. Aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mukim, hadar dan safar, dalam keadaan mukim dan musafir. Fasallaitu ma'ahu fil hadari zuhra arba'an wa ba'daha raka'ataini. Ketika mukim, aku semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang zuhur 4 rakaat fardu, selepas fardu itu 2 rakaat semayang sunat. Wasallaitu ma'ahu fis safari zuhra raka'ataini, dan aku sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sembahyang zuhur 2 rakaat sebab musafir qasar, dan selepas fardu zuhur tu 2 rakaat sunat rawatib. Wal asra raka'ataini, dan sembahyang asar pula qasar fardu 2 rakaat saja. Walam yusalli ba'daha syai'an, tidak sembahyang sunat rawatib selepasnya, sembahyang sunat nawafil dan lain-lain tidak sembahyang langsung dalam safar
sesuatu semayang pun selepas asar tu dikira makruh. Semayang sunat nawafil selepas fardu asar. Wal maghriba fil hadari was safar sawa'an 3 raka'atin. Maghrib tu mukim musafir sama 3 rakaat. La yunqisu fi hadarin wala safarin, tidak mengurangkan maghrib 3 rakaat tu ketika mukim dan juga ketika musafir. Maknanya sembahyang lain ada potongan jadi 2, zuhur, asar, isya. Maghrib tidak ada, tidak kata 1 rakaat setengah ataupun 2 rakaat. Subuh kalau mukim 2 rakaat, musafir 1 rakaat, tidak ada begitu. Subuh dengan maghrib lain. Subuh 2 rakaat asal dulu, tetap tidak tambah. Maghrib kira tetap 3 rakaat sebab wahiyya witrun nahar. Maghrib itu dianggap sembahyang ganjil pada siang hari, seperti mana ada sembahyang ganjil witir pada waktu malam. Wa ba'daha raka'ataini, dan selepas daripada fardu maghrib itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Jadi hadis ni Imam Tirmizi masukkan di sini sebagai menyokong mutaba'ah bagi hadis Hajjaj an Atiyah tadi. Tadi waqad rawahu Ibnu Abi Layla an Atiyah wa Nafi'in an Ibni Umar. Ringkas, Imam Tirmizi sebut sanad saja, sanad yang menjadi menyokong kepada sanad Hajjaj tu. Di bawah ni Haddatsana Muhammad bin Ubaid ni, di sinilah dia kemuka hadis daripada sanad Ibnu Abi Layla an Atiyah wa Nafi'in an Ibni Umar tu. Dia kemuka balik hadis tu. Dalam hadis tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir, ada juga sembahyang sunat rawatib dan sebagainya. Jadi dalam hadis Hajjaj pun ada sebut ketika dalam safar sebagai musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah fardu zuhur, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat sunat rawatib tu. Jadi hadis tu bermasalah, rawi Hajjaj an Atiyah tu. Kemudian Imam Tirmizi menghukum hadis patutnya kata dhaif tu dia sebut hasan. Sebab dia kata hasan tu sebab ada sokongan daripada sanad lain, dan ada mutaba'ah. Hadis yang menjadi mutaba'ah ni hadis ni lah, hadis yang datang riwayat daripada Muhammad bin Ubaid al-Muharibi tu. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun. Imam Tirmizi kata ini hadis hasan. Hadis mana? Ibnu Abi Layla riwayat daripada Atiyah Nafi' an Ibni Umar tu hadis hasan. Jadi maksudnya hadis Hajjaj tadi, hadis dhaif tu disokong oleh hadis hasan ini. Jadi bila ada sokongan hadis hasan ataupun hadis sahih kepada hadis dhaif tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi Imam Tirmizi sebut hadza hadisun hasanun bagi hadis Hajjaj tu, maksudnya hasan li ghairihi, asalnya dhaif dah naik darajat hasan. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sami'tu Muhammadan yaqulu ma rawa Ibnu Abi Layla hadithan ajaba ilayya min hadza. Imam Tirmizi dalil lagi dengan pendapat Imam Bukhari. Katanya saya dengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata hadis yang
mana Ibnu Abi Layla riwayat itu ajaba, lebih berkenan bagi aku daripada hadis ini. Maksudnya Imam Bukhari setuju dengan hadis datang dengan sanad Ibnu Abi Layla an Atiyah wa Nafi' an Ibni Umar tu insyaallah kita sambung bab ma jaa fil jam'i baina as-salatain. Allahu a'lam. Subhanallah bihamdihi.